Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini cikgu akan ajar Komsas tingkatan 2 cerpen yang kedua, iaitu Thalia dan Raksasa Kakak. Kita akan lihat watak dulu. Jadi watak, kalau kita rujuk watak yang ada pada paparan skrin, di sini kita dah lihat 4 watak. Yang pertama Thalia, 2 Dodo, 3 Binjah dan yang keempat ialah Raksasa Kakak. Jadi sini kita akan lihat perwatakan bagi Thalia. Thalia ni anak Dodo dan juga Misa. Jadi ibu dan bapa bagi Thalia. Adiknya Ginny demam panas. Thalia juga seorang yang baik hati, panjang akal kerana menyuruh bantuan kakak pada saat-saat genting dan patuh kepada ibu bapanya. Thalia juga seorang orang asli. Orang asli maksudnya orang yang memang asalnya tempat tersebut. Watak yang kedua ialah Dodo. Dodo ialah bapa Thalia dan Ginny, seorang petani yang pindah. Kalau petani pindah maksudnya mereka akan selalu pindah dari satu tempat ke satu tempat sekiranya tanah itu mungkin kurang subur. Dodo ni juga seorang yang bertanggungjawab dan berani melaporkan tindakan Binjah kepada pihak polis. Itu bagi watak kedua. Watak yang ketiga, Binjah. Binjah ialah pengelah lombong biji besi. Seorang yang tamak dan tidak berperi kemanusiaan. Jadi watak sini Binjah ni watak yang jahat lah. Binjah juga seorang yang kejam dan tidak bertimbang rasa. Nanti kita akan lihat huraian lah bagi apa yang dilakukan oleh Binjah. Dan watak yang keempat ialah Raksasa Kakak. Raksasa Kakak kalau anda perhatikan kan ialah seekor katak. Iaitu sini haiwan hijau berkaki 4 menyerupai katak raksasa. Kalau raksasa biasanya kita akan kata yang besar lah, yang gegasi. Raksasa kakak ni menyerang pembalap yang menceburahi kawasan hutan, dan raksasa kakak juga menyenanjasa Thalia dan tidak menyerangnya. Jadi ini secara ringkas tentang watak dan perwatakan. Sekarang kita akan lihat binaan plot secara ringkas. Jadi binaan plot, kalau kita rujuk sini binaan plot. Binaan plot sini, permulaan cerita. Thalia menemui seekor kakak yang tercedera dan merawat lukanya. Jadi sini Thalia ni waktu dia bermain dia nampak seekor katak yang cedera. Jadi dia telah merawat luka katak tersebut. Perkembangan cerita, ramai penduduk kampung yang terserempak dengan kakak, dan sini mereka mungkin ceritakan tentang kejadian ini kepada ibu bapa kakak. Sebab sebelum ini Thalia pernah ceritakan kejadian yang berlaku ni kepada ibu bapanya, tapi ibu bapanya anggap Thalia ni mungkin apa yang disebut itu mungkin kurang tepat. Tapi selepas dia dengar daripada penduduk kampung, barulah mereka perasan bahawa yang disebut oleh Thalia itu memang benar-benar berlaku. Dan Ginny demam panas dan terpaksa dibawa ke hospital. Binjah tidak membenarkan Dodo memakai kereta api untuk ke bandar. Jadi itu bagi perkembangan cerita. Bagi perumitan cerita, ramai pekerja balak diceritakan oleh kakak. Iaitu sewaktu Thalia dan juga adiknya tu nak dibawa ke hospital tu. Jadi waktu itu kakak ni datang dan untuk menyerang pekerja balak. Tapi situasi yang berlaku sini ialah Thalia dan juga keluarganya tak dicederakan. Dan Binjah mengarahkan penduduk kampung Bukit Unggu berpindah. Sidek dan Dodo melaporkan perbuatan Binjah ni kepada pihak polis. Jadi itu bagi perumitan cerita. Dan puncak cerita pula, Binjah cuba membakar pondok penduduk kampung. Jadi ini perbuatan yang dilakukan oleh Binjah lah. Lengan kanan Dodo terkena tembakan yang dilepaskan oleh Binjah. Jadi Binjah ni seorang yang tidak berperi kemanusiaan. Dia sanggup tembak orang lain. Thalia menjerit meminta bantuan kakak. Jadi di sini Thalia telah minta bantuan dan kakak ni muncul lagi. Dan sini saya rasa yang berlaku sini ialah
Pinja dan juga pengikut-pengikutnya telah dibunuh oleh raksasa kakak. Dan peleraian cerita, Pinja dan pengikutnya mati dan kakak gaib, maksudnya gagap ni hilang. Dan akhir sekali raksasa kakak tidak muncul lagi selepas itu. Jadi ini ialah binaan plot secara ringkas. Jadi sekarang kita akan lihat tema, tema dan persoalan secara ringkas. Tema bagi cerpen Thalia dan raksasa kakak ialah konflik antara manusia dengan alam semula jadi. Jadi sini kita dapat lihat huraian secara ringkas, iaitu kita dapat lihat huraian sini iaitu manusia bandar yang rakus dan tamak telah memusnahkan alam semula jadi demi mengauk keuntungan semata-mata. Hutan belantara ditarah dan untuk pembalakan, manakala bukit diruntuhkan untuk dijadikan kawasan perlumbungan sehingga memusnahkan habitat flora dan fauna. Dan kehidupan yang aman dan harmoni ini turut terancam. Sini sepatutnya kehidupan orang asli, iaitu yang terdiri daripada keluarga Thalia, jadi dan juga penduduk yang berada di kawasan tersebut. Itu bagi tema. Jadi persoalan sini ada 5. Cikgu rasa cikgu akan berikan 2 persoalan, iaitu yang pertama, persoalan perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Contoh sini kita dapat lihat contohnya, Thalia yang telah merawat seekor anak raksasa kakak yang tercedera akhirnya telah diselamatkan oleh raksasa tersebut sewaktu perkampungan mereka hendak dimusnahkan oleh Pinja. Tadi juga ada tunjuk gambar, jadi anda boleh cuba guidekan. Persoalan yang kedua, persoalan kasih sayang terhadap keluarga. Contohnya, Dodo amat menyayangi anggota keluarga dan sanggup ditembak oleh Pinja semata-mata untuk menyelamatkan anggota ataupun ahli keluarganya. Jadi memang Dodo ni seorang ayah yang memang berani dan dia memang seorang yang penyayang. Dia sanggup mengorbankan nyawa sendiri demi menyelamatkan ahli keluarga sendiri. Jadi itu 2 persoalan. Jadi yang seterusnya nanti juga akan kongsikan nota ni lah kepada anda nanti dalam kumpulan WhatsApp. Bagi nilai dan pengajaran, sini pun ada 5. Kita akan lihat 2 saja. Jadi sini nilai yang ada kita dapat lihat nilai baik hati, ataupun pengajaran sini ialah kita haruslah bersimpati, ataupun kita haruslah kita haruslah bersimpati dengan semua makhluk yang berada di sekeliling kita, ataupun sini kita haruslah membantu semua makhluk yang dalam kesusahan. Jadi sini kita dapat lihat contohnya, Thalia menolong dan merawat anak raksasa kakak yang tercedera pada bahagian kepalanya. Jadi ini mungkin pengajaran tu kita boleh tukar sikit. Kita menghulurkan bantuan, maksudnya kita berhati dengan hati yang ikhlas. Jadi itu yang mungkin pengajaran yang lebih tepat. Nilai yang kedua iaitu nilai kasih sayang. Pengajaran pula ialah kita mestilah menyayangi anggota keluarga supaya mereka dapat hidup dengan selamat dan selesa. Contoh bagi yang ini pula, contohnya Dodo amat menyayangi keluarganya. Dia sanggup bersusah payah menghantar anaknya Ginny ke hospital yang terletak di bandar untuk mendapatkan rawatan. Jadi sini yang berlaku ialah memang kasih sayang seorang ayah lah terhadap anak, sebab anak tu demam panas. Jadi itu secara ringkas bagi nilai dan pengajaran. Jadi cikgu rasa itu saja bagi topik kita pada hari ini. Cikgu akan memberikan sedikit tugasan, kuisis tentang cerpen ini. Jadi sekian saja topik kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.